Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita bertemu sekali lagi pada pagi ini dalam majlis kita untuk kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, kerana kita berusaha memahaminya. Dan mudah-mudahan dengan waktu yang kita baca Quran ini, Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan melembutkan hati kita yang keras, yang lalai, yang sibuk dengan urusan keduniaan kita. Bila kita ni, walaupun kita kata bukanlah kita orang yang terbaik, ataupun mungkin kita banyak kesalahan, yang rasa diri tak layak untuk baca Quran, bahkan baca Quran itulah yang melembutkan hati dan menyucikan jiwa. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala terus merezekikan kepada kita waktu untuk bersama dengan Al-Quran. Kita pada pagi ini kita akan baca dari ayat 221 surah Al-Baqarah. 221 surah Al-Baqarah. Maka suratnya 35. Okey. Ke surat 35 surah Al-Baqarah, ayatnya ayat 221. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, sekali lagi kita merafa'kan puji dan syukur bagi Allah, Tuhan kita, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang maha agung, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Rasul, dialah Nabi, dialah contoh, dialah teladan, dialah yang kita jadikan panduan dalam kehidupan kita beragama, kerana dia adalah utusan dari Allah untuk umat dan menjadi rahmat buat sekalian alam. Juga selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, atau juga ada selawat dan salam atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencinta kepada sunnah dan agamanya, sampailah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang kita baca pada pagi ini cerita tentang hal pertama sekali, kepentingan iman. Setelah daripada kita bicarakan semalam ataupun minggu lepas cerita tentang macam mana orang kafir yang musyrik menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kerosakan di tanah haram dan dalam bulan haram. Lalu Allah Ta'ala sebut wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Yang kita dah bahaskan, makna kepada ayat itu adalah kesyirikan. Jadi syirik ni dosa besar, sebesar-besar dosa, dan tidak ada bandingan dia. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Jadi setiap orang beriman mesti melihat kehidupan ini dengan kacamata agama. Maknanya apa-apa pun kena letak agama depan mata. Sehingga dalam bab nikah kahwin,
Islam mengajar kita dalam bab nikah kahwin pun kena lihat kepada agama. Allah Ta'ala sebut ni, Nisa wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kamu mengahwini wanita-wanita musyrik sehinggalah mereka itu beriman, yakni beriman kepada Allah. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang lelaki mukminin mengahwini wanita yang musyrik daripada kalangan penyembah-penyembah berhala. Jadi kalangan penyembah berhala. Dan Allah gunakan alif lam ni lil istighraq. Makna semua bentuk kesyirikan. Tak kira lah apa nama agama dia ni. Kalau dia ni musyrik, haram untuk orang beriman kahwin dengan dia. Sehingga Allah Ta'ala buat bandingan. Kata Allah, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala amatum mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Makna dia apa? Dan kalau kita perhati betul-betul makna dia, dan seorang hamba wanita tapi dia beriman, lebih baik dari seorang wanita musyrik walaupun hati kamu tertarik kepada yang musyrik itu. Mana wanita tu cantik, kaya, cakap dia baik, manis, apa lagi? Lihat padanya hati merasa tertarik, teruja, jatuh cinta pada pandangan pertama. Tengok-tengok tu tertarik hati. Tapi masalah dia satu je, musyrik. Dia tidak beriman kepada Allah. Seorang lagi hamba. Hamba ni harta tak ada, dia pula milik tuan dia, apa-apa pula kena kerja dengan tuan dia. Tiba-tiba orang ni nak kahwin. Dia nak kahwin dengan antara dua pilihan. Satu, hamba mukminah. Yang kedua, orang merdeka musyrikah. Bukan setakat merdeka musyrikah, Allah Ta'ala sebut walau a'jabatkum. Walaupun yang musyrikah ni tambah lagi package, dia menarik hati kamu dengan hartanya, dengan rupanya, dengan penampilannya, dengan apa jua yang ada pada dia, kamu tertarik hati. Di sisi Allah lebih baik wanita hamba yang mukminah. Dahsyat dah ayat ni. Ayat ni menunjukkan keimanan ni tidak ada tolak bandingnya. Dalam soal memilih pasangan hidup, maka keutamaan diletakkan pada agama. Dan apa jua benda dalam hidup kita ni, kalau kita nak luaskan lagi konsep dia, semua dalam urusan agama ni, dalam urusan hidup ni, kehidupan beragama atau menilai sesuatu dengan kacamata agama, itulah yang terbaik, kerana kita mengharapkan padanya keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaib ni. Sebahagian daripada orang tidak melihat dengan kacamata macam ni. Dan lebih dahsyat lagi di sebuah negara yang tak jauh daripada kita, kahwin campur ni
biasa. Nah, kahwin campur ni biasa. Dalam satu rumah tu boleh ada Muslim, boleh ada Hindu, boleh ada Buddha, boleh ada Kristian. Sehingga waktu Dr. Zakir Naik kata, aku pelik, pergi tengok pelik. Tidak cemburu dalam soal agama. Baik, jadi wanita, lelaki mukmin tidak dibenarkan, haram baginya untuk mengahwini wanita-wanita musyrikah. Bila boleh kalau nak kahwin juga? Hatta yu'min, sehinggalah mereka itu beriman. Kalau kawan tu bertaubat, masuk Islam, nak kahwin, maka barulah dibenarkan. Kalau orang tanya, ustaz, dia masuk Islam sebab nak kahwin, boleh tak? Nah, ada kata tak ikhlas. La ilaha illallah. Ikhlas ke tidak, tu bukan urusan kita. Tapi siapa yang boleh mengislamkan seseorang hatta dengan pendekatan kahwin, maka dia telah mengislamkan seseorang. Kalau tanya saya, bagus ha? Dengan syarat kawan tu beriman kepada Allah dan dia jaga betul lah agama dia. Jangan setengah orang tu dia masuk Islam tu sebab tu betul-betul nak kahwin, semayang pun tidak, puasa pun tidak, kehidupan dia macam kehidupan dia dalam agama dia dulu. Dia mengucap syahadah tu semata-mata nak dapat CJ untuk dia kahwin. Yang tu tak boleh ha? Tapi kalau dia benar-benar beriman kepada Allah, dia masuk Islam asalnya nak kahwin, kemudian suami dia ajar dia cara yang baik, lama-lama dia boleh pakai tudung, kemudian ajar dia salat, kemudian ajar dia mengaji, kemudian ajar tentang akidah, atau lebih dahulu lagi ajar dia tentang akidah, kemudian dia salat, kemudian dia pakai tudung, kemudian dia baik agama dia. Yang ni si suami pun dapat pahala sebab dia telah mengislamkan seseorang. Jangan ni dengan syarat Islam lah. So dalam agama ni Allah Ta'ala tak bagi seorang lelaki mengahwini seorang lelaki mukmin. Wala tankihul musyrikah, jangan kamu lelaki mukmin mengahwini wanita musyrikah, hamba sehingga mereka beriman. Hamba yang mukminah lebih baik bagi kamu dari wanita musyrikah, walaupun wanita itu menakjubkan kamu. Tengok wanita cantik, oh aku berkenan lah kat dia. Tengok musyrikah, maka sekat tu je lah. Melainkan dia beriman kepada Allah, boleh. Kalau dia berkawan, kawan, dia berkenan sungguh, dia kata ke kawan tu, berimanlah kepada Allah. Ada satu kisah, nama dia Marsad bin Abi Marsad. Ingat tak cerita tu? Saya pun nak ingat lupa cerita tu, tapi famous cerita ni. Saya pernah cerita dalam siri kuliah saya. Cerita Marsad bin Abi Marsad. Dia ni kejap, mana cerita dia? Nama dia ada kekasih dia. Kekasih dia nama Anak. Zaman jahiliyah, dua orang ini bercinta. Dua orang ni dia bercinta. Bila datangnya Islam, maka Marsad ni dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, anak ni gawe dia lah, kekasih dia, tak nak masuk Islam. Sehingga tidak ada pilihan bagi Marsad melainkan putus hubungan dengan anak. Anak ni
akhir sekali panggil inharat, dia pun kecewa dia bila putus dengan Marthad bin Abi Marthad, sehingga akhirnya lepas daripada tu dia jadi buruk akhlak dia dalam kesyirikan, buruk akhlak dia, dan disebut dia jadi fatatun baghi, macam pelacur lah di Mekah masa tu. Dia pun Marthad bin Abi Marthad lepas daripada Islam, kecintaan yang ada pada hati dia tu Allah tukar jadi kecintaan kepada Allah, tidak lagi mencintai anak. Kemudian dalam satu peristiwa dia pun akhirnya berhijrah ke Madinah, duduklah di Madinah dekat dengan Nabi. Dapat satu perintah masa tu, orang Islam ni ada kena tawan kepada orang Mekah, kena kurung. Maka Nabi SAW perintahkan Marthad dan dengan beberapa orang pergi ambil tawanan tu, bawa ke Madinah. Ambil tawanan tu, bawa ke Madinah. Dia pun pergi, masuk. Siapa dah ke Mekah, waktu malam, dia duduk tengah, duduk menyusup di lorong-lorong Mekah ni, nak pergi ambil orang yang kena colek ni, kena tawan ni. Tiba-tiba waktu tu malam yang agak bulan purnama, dia duduk tengah-tengah lalu celah-celah tu, tiba-tiba dalam kegelapan malam, anak nampak dia, orang kasih lama ni. Dia tengok dalam gelap pun dia tahu tu kasih dia. Lepas tu bila dia kata Marthad, dia sebut. Marthad tak jawab. Dia sebut lagi Marthad. Sampai 3 kali Marthad pun jawab. Ya. Dia punyalah gembira ni. Wanita ni dah lama merindui kekasih dia ni. Dan dia wanita yang cantik lah dia ni. Anak ni wanita yang cantik. Akhir sekali dalam keadaan tu, kerinduan dia kepada Marthad, dia pun kata kepada Marthad, wahai Marthad, dah ala-ala mari Mekah, datanglah ke tempat aku. Dia kata, kita buat apa yang kita buat zaman kita dulu. Macam nak kembali kasihlah dua ni. Kata dia Marthad, ya anak, inna Allah qad harrama zina. Wahai anak, sesungguhnya Allah telah mengharamkan zina. Tetap dia, law taraddada la dha'a, faman taraddada fi ayyi ma'siyatin dha'a imanuhu. Disebut dia tidak berganjak daripada keimanan dia, walaupun yang ajak dia tu adalah kekasih lama dia yang sangat dia cintai. Kata di anak, kalau kamu tak datang tempat aku akan jerit kepada orang Mekah bahawa kamu datang untuk culik orang Mekah. Dia ancam pula. Marthad tetap kata dia tidak akan berganjak, dia akan tetap mentaati perintah Allah dan juga Rasul. Tiba-tiba dalam keadaan tersebut, anak ni berteriak, ya ahla Makkah, hadha ar-rajulu jaa yahmilu asrakum. Wahai penduduk Mekah, ini lelaki yang datang untuk ambil tawanan kamu. Dia jerit, orang Mekah habis keluar. Marthad pun lari dengan bawa apa tu dia punya orang nak diselamatkan tu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan dia, daripada orang-orang musyrikin, dan termasuk dalam termasuk dalam bantuan Allah kepadanya setelah daripada dia melarikan diri, ialah orang musyrikin tak nampak dia. Dia pun bawa lah tawanan tu sampailah kepada Madinah dengan tawanan hak diikat tu, bawa sampai ke Madinah.
sampai ke Madinah. Nak sebutnya dia ni bukan tak sayang kepada anak, sayang. Sampai di Madinah, dia kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku mengahwini anak." Tengok. Dia kata ke Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan aku mengahwini anak." Anak ni siapa? Kasih dia. Maknanya dalam keadaan dia duduk Mekah, dia tengok anak, hati dia masih lagi ada keinginan kepada anak. Tapi kerana dia tahu wanita musyrikah ni haram dikahwini oleh lelaki mukmin, dia tak buat apa-apa, sehingga dia pergi balik Madinah minta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat Quran. Allah Ta'ala kata, "Az-zani la yankihu illa zaniyah aw musyrikatin waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dhalika 'alal mu'minin." Seorang penzina tidak akan mengahwini melainkan wanita penzina atau musyrikah. Allah Ta'ala letak, orang boleh kahwin dengan penzina ni, penzina juga ataupun wanita musyrikah. Dan wanita wanita mukminah tidak akan dikahwini, seorang wanita penzina tidak akan dikahwini juga melainkan seorang penzina lelaki ataupun seorang musyrik. Allah mengharamkan perkara yang demikian kepada orang mukminin. Akhir sekali bila turun ayat tu, dia pun tak jadi pula taat kepada perintah Allah ni. Fa akhadha martha qarar annahu haidush ala qalbihi ashad rabbana. Kemudian Marsad pun meninggalkan hasratnya dan baik keislamannya. Dia berjihad, dia hafal Quran, dia belajar ilmu, dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengajarkan kepada orang-orang bukan Islam, mengajak mereka kepada Islam. Dan akhirnya Marsad mati syahid pada tahun 4 Hijrah. Mati sebagai syahid dalam peristiwa dalam tahun 4 Hijrah. Dan ini menunjukkan kisah seorang lelaki yang mana tidak dikenal dengan keilmuannya, tapi dikenal dengan sifat takwanya. Dia menjaga diri daripada perasaan cinta terhadap wanita musyrikah. Kerana apa? Ni Allah Ta'ala kata, di sisi Allah, sebaik mana pun, secantik mana, seelok mana wanita musyrikah tidak dapat menandingi seorang wanita mukminah. Begitu. Dan Allah Ta'ala juga kata, wala tunkihul musyrikati hatta yumin. Kalau tiba-tiba ada seorang lelaki musyrik minta anak perempuan kamu, jangan kamu bagi kahwin anak perempuan kamu kepada lelaki musyrik. Sesungguhnya hamba yang beriman lebih baik di sisi Allah dari lelaki musyrikah. Walaupun lelaki musyrik, walaupun lelaki musyrik itu mengagumkan kamu, handsome dia, harta ada pada dia, datang kereta mai besar. Saya ni dia kata nak mari mina anak pakcik ni, mari mina anak pakcik. Mari mina anak pakcik, seorang mari bawa kereta, bawa motor buruk, motor buruk. Exhaust pun bocor, ikat dengan dawai. Seorang lagi mari tiba-tiba bawa kereta mahal, kereta Mercedes lah, kereta mewah, kereta Ferrari lah. Muka pula handsome, ala-ala Korea gitu. Namanya ni tak boleh tengok muka ala Korea lah. Dia berasa handsome tu pasal dia ni tengok ikut TV. Kalau media kata comel, tak tu lah comel. Tiba-tiba hak ni mari orang mukmin lekeh,
hijau pun biasa-biasa, kutip kayu api contohlah, nak nikah dengan anak dia. Di sisi Allah, kita nak bagi kat mana? Allah Ta'ala kata, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan bagi kahwin anak perempuan kamu kepada orang musyrikin sehinggalah mereka beriman. Nak juga masuk Islam. Kalau tak masuk Islam, tak akan bagi. Walaupun orang tu handsome duduk dia, kaya duduk dia, kerja besar duduk dia, baik pun duduk dia, romantik lagi duduk dia, cukup ukat lah kalau dia panggil jejaka idaman. Cuma satu je, dia tidak beriman. Allah Ta'ala tak bagi. Allah Ta'ala tak bagi. Jadi sebab tu para wanita atau para ibu bapa atau para lelaki, carilah wanita yang beriman atau pasangan yang beriman. Dalam hadis Nabi SAW kata, tunkahul mar'atu li arba' limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadhfar bidhatid din taribat yadak. Wanita itu dikahwini kerana 4 perkara: kerana hartanya, kerana keturunannya, kerana kecantikannya, dan kerana agamanya. Maka kahwinilah kerana agama, kahwinilah yang beragama, andai tidak kamu akan rugi. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Jadi Islam ni mengajar kita cari pasangan hidup, carilah yang beriman. Kenapa? Kerana nikmat iman tu tak terbanding. Ada orang fakir, hidup di kampung fakir, mungkin kerja nanam padi, motong getah, hidup dalam kesederhanaan ataupun kefakiran, tapi dia beriman kepada Allah. Bila dia dapat isteri, dia suruh isteri dia solat, dia suruh isteri dia jaga hubungan dengan Allah. Bila dapat anak, dia ajar anak-anak dia beriman kepada Allah. Walaupun kita kata dia ni lekeh dari sudut tu, tapi di sisi Allah iman mengatasi segala-galanya. Jadi sebab tu kita kena letak, saya pesan semua, letaklah agama ni sebagai neraca dalam hidup kita. Nak pilih pasangan, nak cari tempat kerja, jangan buat benda-benda yang kita kata benda yang menggandaikan agama kita. Nak berpindah ke, nak pergi hijrah ke, nak ambil siapa pun, even kalau kita kata nak cari pemimpin pun, carilah yang beriman. Kenapa? Kerana iman tu sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah Ta'ala kata hamba yang beriman lebih baik daripada lelaki merdeka yang musyrik, walaupun dia kamu lihat mengagumkan kamu. Kalau Allah yang kata macam tu, siapa yang taat kepada Allah dalam urusan itu, Allah akan bantu dia. Tapi kecuali satu keadaan Allah Ta'ala bagi izin, iaitulah wanita-wanita ahli kitab. Dalam ayat yang lain, nisa wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihin. Dibenarkan untuk mengahwini wanita ahli kitab. Baik, ahli kitab. Tapi ada juga pandangan yang disebut sebagai ahli kitab yang beriman kepada Allah. Seandainya ahli kitab tu nama dia je ahli kitab, orang keturunan dia, tapi tidak beriman kepada Allah, macam sembelihan lah, dia tak baca bismillah, supa juga tak boleh makan. Kalau wanita ahli kitab yang musyrik juga tidak boleh dikahwini.
Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memakruhkan, tak suka. Walaupun kata boleh, Sayyidina Umar tak suka orang kahwin dengan ahli kitab. Sebab dia kata apa? Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar bila dia tahu seorang sahabat lain, Hudzaifah, dia kahwin dengan seorang wanita Yahudiyah. Umar kata, hantar surat kepada dia, suruh lepaskan dia. Hudzaifah tanya, apakah kamu mendakwa dia haram sehingga aku kena lepaskan dia? Kata Umar, tidak, aku tidak mendakwa dia haram, tapi aku takut sehingga akhirnya tidak dikahwini wanita-wanita muslimah. Maknanya dari sudut yang lain, orang wanita muslimah ramai lagi nak pergi cari hak orang panggil ahli kitab buat berapanya. Itu bahasa kita mudahlah. Jadi kahwinilah wanita-wanita kerana agama dia. Baik, Allah Subhanahu wa taala sebut ulaika yad'una ilan nar. Kenapa Allah Taala tak bagi? Ulaika yad'una ilan nar, kerana mereka itu mengajak mereka kepada api neraka. Kalau dia kahwin dengan seorang wanita atau pasangan dia musyrikah, apa jadi? Seorang suami kahwin dengan wanita yang musyrikah, isteri dia tidak beriman kepada Allah. Boleh jadi satu ketika wanita ataupun lelaki ni akan tertarik kepada agamanya isteri. Apatah lagi kalau wanita. Sehingga Umar kata, walaupun Allah menghalalkan wanita ahli kitab, maka dia hanya membenarkan wanita ahli kitab sahaja dikahwini oleh lelaki mukmin. Adapun wanita mukminah tidak boleh dikahwini oleh lelaki musyrik. Faham tak? Sebab apa? Bila kahwin lelaki musyrik, siapa akan jadi ketua? Lelaki. Jadi wanita beriman akan tunduk kepada lelaki musyrik. Lelaki musyrik ni akan bawa dia ke mana? Akan bawa dia ke neraka. Wanita ahli kitab bila berkahwin dengan lelaki mukmin, dia akan ikut suami dia, dan suami dia mengajak kepada Allah, lalu dibenarkan perkara tersebut. Ini pentingnya. Hubungan kekeluargaan ni mesti ada hubung kait dia dengan iman. Ulaika yad'una ilan nar, Allah Ta'ala kata sebab mereka itu mengajak mereka kepada api neraka. Cinta dunia, cinta kepada agama mereka, dan akhirnya orang-orang menganggap Allah itu setara dengan Tuhan-Tuhan mereka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Sedang Allah mengajak kepada syurga dan kepada keampunan dengan izinnya. Jadi Allah Ta'ala suruh macam tu, tujuan apa? Supaya akhirnya orang beriman masuk syurga. Supaya kita jaga agama kita. Ini wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kamu tentang syariatnya atau tanda-tandanya. Wa yubayyinu ayatihi lin-nas, kepada manusia, la'allahum yatadhakkarun, supaya mereka mengambil peringatan. So dalam faedah kita berkenaan dengan ayat ini, bukan sekadar kita ambil dari sudut hukum nikah kahwin, tapi lebih utama daripada itu ialah nilai iman sangat besar, tidak terbanding dengan segala kenikmatan dunia. Cantikkah dia, handsomekah dia, kayakah dia, baik penampilannya, baik budi pekertinya, keturunannya orang bangsawan, tiba-tiba dia tidak beriman kepada Allah, semua itu tidak ada tolak bandingnya di sisi Allah dengan akidah keimanan yang ada. Okey. Sebab tu kalau ada orang
Dulu ada satu ayat berkaitan dengan kepimpinan ni. Kita bukan nak sebut sangat bab politik, tapi oleh kerana hawa-hawa dia masih lagi baru, ada orang kata lebih baik pemimpin orang kafir yang adil daripada orang Islam yang zalim. Pernah dengar tak? Orang kata macam tu. Maka perkataan itu sebenarnya asal dia bukan orang Islam yang bagi, bukan Habib, bukan hadis, bukan gapo. Perkataan tu muncul daripada seorang Syiah yang keluar, dia ni membodek yang menawan kota Baghdad. Holago ke nama dia, yang Tatar tu. Bila golongan Tatar ni dia menyerang kota Baghdad, maka geng-geng Syiah ni hak menjadi musuh dalam selimut ni, dia pun gilah nak bodek kedudukan. Lalu keluar terpacul daripada mulut dia nak puji tentera Tatar ni. Dia kata lebih baik pemimpin kafir yang adil daripada pemimpin Islam yang zalim. Jadi ayat tu pertama keluar daripada mulut orang Syiah, bukan mulut Nabi, bukan mulut orang alim, bukan. Satu. Yang kedua, perkataan itu batil. Kenapa kata batil? Kerana di sisi Allah tak terbanding orang musyrik dengan orang mukmin. Dalam ayat ni jelas kepada kita. Dan kalau dia kata lebih baik pemimpin kafir yang adil berbanding Islam yang zalim, jawapan dia sebesar-besar kezaliman adalah syirik. Yang mana kata adil tu macam mana? Sedangkan sebesar-besar kezaliman adalah syirik. Dan dia kata pemimpin Islam yang zalim. Zalim setara mana? Sehingga kalau kita tengok kepada apa yang berlaku di zaman para salaf, walaupun orang yang sekejam Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, para ulama masih lagi salat di belakang dia, kerana mereka tahu nilai Islam tak terbanding dengan nilai musyrik. Jadi benda-benda ni kita kena letak Islam itu sebagai kayu ukur yang paling utama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebab kita menjaga hak Allah, Allah jaga pula hak kita. Dan semoga Allah memberkati kita semua. Wallahu ta'ala alam. Jadi hak buat pemimpin itu memimpinlah. Jadi pesanan kita kepada anak-anak kita, terutama para pelajar di luar sana, yang kadang-kadang minat kepada pelakon lah, minat kepada orang tu lah, minat kepada influencer lah, minat kepada macam-macam, YouTuber lah, TikToker lah, maka kena letak Islam tu sebagai yang utama. Yang kita cenderung sayang, cinta, kasih lebih daripada agama, kerana mereka itu mengajak kepada neraka, sedang Allah mengajak kepada syurga. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.